Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sobat-sobat semua, apa khabar hari Ahad ini? Hari ini sekali lagi kita bersiaran untuk penutup minggu setengah bulan yang pertama untuk Januari 2023 ini. Hari ini saya tengok di update tu banyak yang kejohanan di sana sini yang meriah jugalah hari ni. Setidak-tidaknya hari ni saya tengok 3 kejohanan yang saya perasan. Satunya kejohanan di yang saya pergi tadi, iaitu di Kirara. Lepas tu saya tengok ada kejohanan di Kuala Pilah kalau saya tak silap, kan? Saya share ni sekejap Dah makan ke belum semua tu? Kan? Saya nak share sekejap. Okay, jemput masuk dulu. Lagi saya mulakan. Okay, baik. So hari ni macam saya kata lah, hari ni saya tengok di salah satu video saya nampak tadi, Ijab Bom main di Kuala Pilah kalau saya silap, lawan Hakim kalau saya tak silap lah. Itu game satu state kabarnya di Pilah. Nampak sedap game tu. Saya tak pasti hadiah berapa. Dengarnya geng-geng daripada TIE pun ada juga. Topik orang Penang pun ada main juga, khabar-khabarnya. Tak tahu lah apa perkembangan. Game di Penang yang tersilap saya hari tu macam agak kontroversi sikit sebab kerana yuran penyertaannya yang mahal, sebab kata ramai orang. Tapi nampaknya penyertaan meriah juga. Dan penyertaan pun bukan kaleng-kaleng. Yang main kebanyakannya bintang-bintang pula. Fifuddin, Sobeh, Mio, Jabangau, keras-keras lah nampaknya gitu. Di Kirara hari ni pun, tadi masa saya main pun 16,000. Sedap juga. Kabarnya Atuk layak ke final. Kabarnya. Okey. Jadi nampaknya awal tahun ni permulaan agak rancak lah untuk sukan sepak takraw kita. Di merata-rata tempat ada game. Tak kira lah besar, kecil, sedang. Okay, penting meriah. Dan lepas tu dengar cerita pula yang PSM punya game pun sambutan untuk veteran dah pun penuh. Awal minggu ni lagi dah penuh. Maksudnya memang hangat sepak takraw kita ni. Jadi that's why hari ni saya nak bincangkan mengenai perkara yang seterusnya, lanjutan daripada apa yang kita bincangkan minggu lalu, iaitu tentang isu ada coach menampar pemain dan kemudiannya diambil tindakan. Ramai tak setuju. Baik, kita dah bincang benda tu pun. Feedback yang kita dapat pun banyak berkenaan dengan apa yang kita bincangkan. Saya bangga juga sebab kita mampu berbincang dengan matang isu ni. Dan hari ni saya nak sambung sikit berkenaan dengan isu itu, iaitu tentang langkah seterusnya. Ada beza tak sebenarnya coach dengan mentor ni? Macam tu. Okay. Baik, kenapa hal ini saya ketengahkan? Pertamanya ialah ramai di kalangan kita yang menjadi jurulatih tak rasmi. Bila jurulatih tak rasmi, apa maksud saya jurulatih tak rasmi ni? Jurulatih tak rasmi ni ialah satu ialah kita mengendalikan pasukan kita contohnya, ataupun anak-anak kita, adik-adik kita audio dia ni sikit, dia macam hang sikit. Okay. Itu kita mengendalikan adik-adik kita. Adik-adik ni saya tak kata hanya yang budak sekolah rendah je, sekolah menengah. Termasuklah juga yang beginner, baru belajar. Saya nampak berlaku di merata-rata tempat. Now, persoalan dia ialah ketika kita membimbing mereka ni,
status kita ni apa? Kita ni coach ke mentor? Satu. Sebab kadang yalah, satu saya nampak yang seronoknya dalam sukan sepak takraw ni ialah ramai di kalangan kita yang suka kita suka saling memuji-memuji. Benda ni suka tengok. Ya, saya suka tengok. Kita suka saling memuji-memuji. Puji-memuji tu maksudnya dia ni coach saya ni, brother ni banyak ajar saya dulu. Macam tu saya dulu hutang budi dengan brother ni lah dulu yang banyak tunjuk saya gini. Baik. Semua lafaz yang sebegitu, kita merujuk kepada apa sebenarnya? Adakah dia seorang coach? Adakah Waalaikumsalam Brother Bakri. Adakah dia seorang coach ataupun dia seorang mentor? Saya percaya orang di depan saya ni yang sedang menonton 11 orang ni, malam ni mungkin tak ramai, tapi tak apalah sebab benda ni boleh ditonton balik kemudian. So adakah kita yang mungkin saya rasa saya at least lah orang pasal ni kita pernah membimbing seseorang. Jadi adakah kita ini seorang coach? Atau adakah kita ini seorang mentor? Contohnya. Atau adakah kita ni level, entah nak tahu level apa pun tak tahu boleh kata saya bawa tolong-tolong ni brother. Saya biasa dengar juga ayat ni. Saya tunjuk sikit-sikit je pun. Saya bukan coach pun. Kita biasa dengar ayat macam ni. Jadi sometimes ada orang yang dia pun tak pernah claim diri dia sebagai coach, atau dia pun tak pernah claim diri sebagai mentor. Namun di sebaliknya, apabila adanya keberjayaan, ada je seorang pemain yang mungkin meningkat naik, namanya besar, dia pula yang kata, brother tu coach saya, contohnya, brother tu mentor saya, contohnya. Jadi kita nak letakkan diri kita dekat mana sekiranya anda menerima label-label sebegini. Baik, malam ni saya akan kongsilah sikit secara gelap saya punya saya punya sekejap lampu. Saya ada lampu. Sekejap saya pacak lampu sekejap. Barulah ada terang sikit macam tu. Pula pun nak letak lampu ni. Okey lah, saya rasa ni mungkin membantu sikit pencerahan lah kan. Silau juga lampu ni maklumlah kita ni dalam kotak kan. Okey lah, adalah pencahayaan sikit. Okey, so macam mana kita nak tahu beza seorang coach dan juga seorang mentor? Baik, sebelum saya cerita benda ni lebih lanjut lah, saya nak cerita pengalaman saya tentang mentoring khususnya dan juga coaching. Yang mana dua benda ini, mentoring dan coaching, adalah saya kendalikan secara profesional. Saya mengajar orang untuk menjadi coach dan saya mengajar orang menjadi mentor. Program-program mentoring yang saya pernah lakukan sejak tahun 1999 sehingga kini masih banyak yang masih berjalan. In fact, salah satu program saya satu ketika dulu pernah dapat recognition sebagai World Best Mentoring Program oleh British Petroleum. Saya dah lalu benda tu lah sebenarnya. Meskipun scale dia bukan sukan, tapi saya dah pernah terlibat dalam proses ni. Coaching pula, contohnya saya banyak mengenali coaching punya program untuk organisation, GLC, kerajaan contohnya. Dan again, meskipun dia bukanlah sukan, tetapi prosesnya sama. Ini yang saya nak kita sama-sama faham lah. Dan saya tak kata apa yang saya cakap ni paling betul, paling tepat saya tak cakap itu. Tapi saya sekadar mengongsi pengalaman saya lah. Macam mana kita nak faham kita ni coach ke mentor. Okey, contoh, kita lihat orang yang bertitle jurulatih, yang mana mereka ni dibayar gaji. Kita ambil lah apa-apa jenis sukan sekalipun. So jurulatih yang dibayar gaji ni sebenarnya apa yang dia buat? Kalau kita tengok yang baru-baru ni, Zam Saham adalah pemilik klub atau pemilik pasukan Kelantan. Kalau kita tengok, dia menerbitkan satu isu yang mana siapa yang layak pilih pemain, coach atau pemilik klub. Dia jadi macam tu kan. Club manager ataupun coach, dia bangkitkan isu tu. So antara yang saya baca, dia kata ialah
kenapa pemilihan pemain bukan sepatutnya ditentukan hanya oleh coach, kerana banyak berlaku sebelum ini juga hengki-pengki. Coach memilih pemain dan sebenarnya matlamat coach ambil pemain tu senang kau tim gaji contoh. Jadi benda tu tak sihat. Dan kalau tu pasukan kalah, coach ditukarkan. Jadi kalau coach ditukarkan, coach pula bawa pemain favor dia, pemain kegemaran dia, maka satu proses pembersihan puasa dia buat pula semula, mengakibatkan kos jadi meningkat. Jadi jangan kita ambil pada skill yang kecil lah sepak takraw ni. Adakah anda yang mungkin depan saya ni, contohlah yang bersijil sijil kejurulatihan lah, tahap 1, tahap 2 contohnya. Adakah peranan yang kita mainkan sebenarnya sebagai coach atau sebagai mentor? Itu satu benda juga. Dan macam mana pula mereka-mereka yang tidak dibayar gaji? Adakah mereka ni mentor ataupun coach? Tapi dia rajin buat training. So kita jatuh dalam kategori mana? Baik. Saya fokus, malam ni saya tak plan nak panjang lah. Saya nak pendek je sebab saya ada kerja saya nak buat. Cuma saya terfikir untuk cakap pasal isu ni lah. Iaitu bila kita kata coach dan juga mentor dalam sukan, dia ada dua lagi yang lain, iaitu counselling dan juga counselor dan juga facilitator. Ni tapi hari ni saya nak cakap pasal coach dan mentor saja. So iaitu coach dan mentor. Siapakah coach dan mentor sebenarnya? Sebenarnya kalau kita lihat dalam sukan, coach dengan mentor ni, mereka adalah individu yang membantu atlet untuk develop kemahiran dan juga mencapai matlamat yang kita mahukanlah, desired outcome. Itu ciri sama di antara coach dan juga mentor. Okey, yang mana saya ulang, yang mana kedua mereka ni dia membantu atlet. Jadi bila kita kata membantu atlet, that's why kita tak boleh terima macam isu tampar, lempang apa semua ni, sebab anda punya fungsi adalah membantu macam tu. Cuma bila kita kata coach dan juga mentor, peranan dia punya fungsi dia ada sedikit beza lah. Saya tak kata fungsi lah, saya akan kata bahasa Inggeris kita kata task ataupun tanggungjawab lah, tugas sebenarnya coach dan juga mentor ni sebenarnya beza. Jadi contohlah saya pemain, saya mungkin ada coach, katalah coach saya nama Aziz Jalani contoh, yang mana coach ni adalah dibayar oleh pasukan yang saya sertai lah. Contohlah kata saya sertai pasukan Selangor membayar, melantik seorang coach yang dibayar gaji dia, sama ada dalam tu allowance ke atau gaji bulan ke, dan tugas hakiki dia adalah sebagai jurulatih. Jadi sebagai jurulatih, tugas hakiki maksudnya dia ada jadual yang sangat tertentu, spesifik. Sebab coaching ni sifat dia mesti ada time frame, dia mesti ada sela masa, dia ada milestone. Bila kita kata coach, dia akan ada contoh 3 bulan. Dalam 3 bulan coach sebenarnya apa yang dia kena capai. Dia kena bagi tahu kepada atlet dia apa yang dia sepatutnya capai. Dia tu maksudnya bukan coach. Apa yang atlet tu sepatutnya capai menerusi program yang telah pun disusun dalam tempoh 3 bulan. Itu coach. Bila kita kata mentor pula adalah dia tak ada time frame, dia tak ada sela waktu yang tepat. Maknanya kalau kita kata mentor, saya mentor contohnya, saya mentor pada awak selama 9 bulan. Itu salah. Mentor dia tak boleh macam tu. Mentor dia tak boleh tak ada sela masa. Mentor bukan itu sifat dia. Baik, jadi saya akan terangkan kenapa. Cuma saya nak faham saya nak anda faham terlebih dahulu. Itulah beza dia. Baik. Ada orang yang kata pula, oh, dialah coach, dialah mentor saya. Maksudnya dia ada 2 komponen kat situ. Coach lain dan juga mentor. So soalannya, boleh ke macam tu? Dia ni coach dan dia juga mentor. Boleh ke tak boleh? Cuba komen sikit, saya nak tengok adakah anda rasa coach dan mentor boleh adalah orang yang sama. Boleh tak seorang coach juga dia menjadi mentor, ataupun seorang mentor boleh tak dia jadi coach? Nampaknya komen tak keluar lah. Saya tak sure kenapa. Ada satu komen je, Brother Bakri punya komen. Okay, so cuba anda jawab, adakah boleh seorang coach, dialah mentor, ataupun dia tu mentor dalam masa sama dia juga coach? Okay, cuba komen. Saya nak tahu adakah 11 orang di depan saya ni faham dengan perbezaannya. Sebelum saya mula explain supaya kita sama-sama memahami konteks ini.
Kenapa Sebab kadang-kadang kita lihat situasi Amirul Zazwan Amir, apa khabar Ayung? Sihat awak Ayung main juga ke kat Kuala Bilah tadi? Macam tu. Baik, kat mana saya tadi? Persoalannya ialah contohlah, kadang-kadang kita dengar sindiran-sindiran. Saya dengar benda ni, sama ada benda ni berlaku pada ramai orang. Saya pun pernah terkena lah. Contohlah ada player yang mungkin rapat dengan kita, player tu pula player muda. Dia main pergi game, kalah. Bila kalah, dia disindir pula. Dia sindir pula, iaitu engkau coach kau pun bukan bagus mana. Kita dengar ayat orang macam ni kan. Mentor ke mentor, kau mentor ke mentol. Kena kutuk macam tu pula. Boleh jika dia seorang pemain. Okey, brother bacok SMS kata boleh jika dia seorang pemain. Okey, satu komen kita dah dengar. Brother bacok kata boleh jika dia seorang, maksudnya dia boleh jadi coach, the same time dia jadi mentor. Baik. So, mentor kalau kita dengar, kalau kita dalam industri perniagaan contohnya, ramai orang akan bermentorkan seseorang yang mungkin lebih hebat daripada dia, yang mungkin pernah terlibat dalam kalau bisnes lah, kita bisnes dia mungkin pernah contohlah kita tengok orang pergi kursus-kursus yang sanggup bayar beribu-ribu contohnya kan. Dia ni mentor saya contohnya. So apa definisi sebenarnya coach dengan mentor ni? Alright. Baik, sebelum saya explain saya nak cerita kenapa pentingnya kita nak faham konteks ni. Kerana dah masuk tahun 2023, ramai lagi sebenarnya orang tak faham konsep coach dan juga konsep mentor. Saya nak kena terangkan dulu. Ada juga satu lagi perkataan yang lebih lagi kita selalu dengar, iaitu idola. Itu kan, idola lah, ini idola kau lah tu. Kita dengar kadang yang sakit telinga tu, kadang bila benda tu disebut dalam keadaan menyindir, menghina pula. Benda ni berlaku. So macam mana kita nak faham benda ni? Alright. So nombor satu ialah jawapan sama ada coach dan mentor boleh tak dua adalah orang yang sama. Jawapan dia boleh. Dia adalah coach, dia adalah mentor. Boleh. Tetapi kita kena faham terlebih dahulu beza seorang coach dan juga seorang mentor. Baik, tadi awal saya dah kata, iaitu coach dan juga mentor, mereka terlibat dalam satu proses yang sama, iaitu melahirkan atlet yang bagus. Baik. Bukanlah melahir lah sebenarnya, dia membangunkan. Dia membangunkan atlet yang bagus. Okey, baik. Tetapi laluan ataupun tata cara pengendalian membangunkan atlet itu adalah tidak sama seorang mentor dan juga seorang coach. Baik, macam saya kata tadi, boleh kan sebenarnya coach tu juga adalah mentor? Boleh. Kenapa? Sebab mereka perlu memainkan dua peranan yang tak sama. Satu peranan coach, satu peranan mentor. Baik. So, bila kita kata coach, nombor satu yang saya kata tadi adalah ciri nombor satu coach adalah coach ini dia mesti ada time frame. Dia mesti ada sela masa, dia mesti ada milestone. Itu ciri nombor satu. Coach dan juga coachee, maknanya jurulatih dan juga atlet, dia perlu ada satu rangka masa yang tepat, yang spesifik. Maknanya kata kalau contohlah saya, Waalaikumsalam Brother Bob. Waalaikumsalam. So contohlah saya, katalah saya, kalau kita tengok saya kat Taman Mesra kan, contohnya saya tolong coach membentuk menjadi mentor. Coach membentuk menjadi mentor. Menarik pandangan tu. Okey, saya ambil contoh. Katalah saya petang atau pagi saya melatih orang yang main di Taman Mesra contohnya. Katalah macam Alung siang. So, layak ke saya dipanggil coach? Itu satu benda yang kita kena faham juga. Baik. Apa yang selalu kita tengok dalam sepak takraw adalah di taman-taman perumahan, di kampung-kampung yang biasanya berlaku, yang kita tolong tubi orang, baling bola dan sebagainya, itu belum layak dipanggil sebagai coach. Itu belum layak dipanggil sebagai coach. Itu boleh dipanggil sebagai teman sepelatih, rakan sepelatih, atau kita boleh panggil juga pembimbing. Macam tu. Dia belum layak lagi dipanggil coach. Baik, kenapa? Pertamanya lah, apabila kita kata coach, coach dia perlu datang dengan silibus. Coach perlu datang dengan modules. Kenapa kena ada silibus dan juga modul? Sebab coach dia kena ada time frame. Macam saya katakan tadi, contoh dalam masa 3 bulan saya perlu melahirkan
4 tekong kuda yang ada daripada pemain-pemain yang berlatih dengan saya contohnya. Jadi 4 tekong kuda. Maka saya akan diukur juga sebagai coach. 4 tekong kuda yang macam mana? Boleh sepak kuda je ke? Boleh laju ke? Ini semua dia ada mekanisme ukuran dia. That's why bila kita kata coach ataupun jurulatih, dia akan melibatkan elemen taktikal. Dia akan melibatkan juga elemen teknikal permainan contohnya. Kemudian taktikal pula, strategi bermain, strategi dia berlatih. Ini semua perlu. Sebab contohlah kita, katalah saya jadi coach Malaysia, kan semua dah pandai main tu, Syahir apa semua tu dah pandai main. Jadi saya nak ajar apa lagi? Kan dia orang dah pandai main. Faham tak? Namun dalam erti kata coach mengendalikan pasukan kebangsaan, kita lantik dia untuk tempoh panjang mana? Contoh, saya jadi jurulatih pasukan kebangsaan untuk sukan C pada bulan 9 contohnya. Jadi dalam tempoh 8 bulan yang saya ada, saya kena bentangkan plan latihan saya. Apa sebulan pertama, apa bulan kedua, apa bulan 3, engagement macam mana, perlawanan, percubaan, ujian dia lah, apalah. Ini semua akan dibangunkan oleh seorang coach. Itu sebenarnya. Jadi bila kita kata head coach ni akan merangka plan. Dia akan termasuk dalam peringkat Training Needs Analysis, TNA. Dia akan masuk juga dalam part tu. Jadi katalah saya head coach, di bawah saya ada 3 coach yang berbeza. So kenapa pula 3 coach yang berbeza? Contoh, saya ada seorang coach tekong, seorang coach feeder, seorang coach killer. Jadi sebagai head coach, saya kena berbincang dengan 3 coach saya. Apa saya perlu plan saya punya modules, dan coach-coach yang saya ada di bawah saya ni perlu menjalankan benda tu. Kemudian mereka perlu feedback balik kepada saya sejauh mana keberkesanan, apa masalah, apa nak kena improve, gap analysis dia apa. So itu sebenarnya coach. Coach ni bukan hanya sekadar bila masuk, saya tuju, Itu bukan bang. Itu bukan. Itu belum boleh nak panggil sebagai coach lagi sebenarnya. Ini kita nak kena faham. Sebab apa tahu? Antara keperluan coach ni adalah dia kena juga membantu atlet improve. Dia apa? Improve contohnya macam physical abilities. Contohlah macam saya, katalah saya ni boncit, tersebut boncit ni sebab Brother Roslan masuk. Brother Roslan makan bawah, jangan marah. Okey, contohlah saya ni boncit tapi saya bagus, contoh bukan saya kata saya bagus, contoh. So coach sepatutnya akan memikirkan macam mana nak baiki perut saya ni. Sebab bila perut besar ni dia memberi masalah kepada saya. Jadi kalau coach tak berjaya bantu atlet untuk dapat figure yang sepatutnya dia perform maksimum, bagi saya coach tu gagal. Lah. Sebab dia termasuk dalam part tu, iaitu improvekan dia punya physical abilities. That's why technical punya concern ada kepada coach. Coach kena rangka ni semua. Lepas tu coach kena design training apa. So maknanya hari Isnin ni apa training dia. Contoh, kenapa kena training tu? Kenapa kena training yang macam tu? Dia mesti ada reason. Dia tak boleh main saya rasa ni amboi tersalah masuk live lah. Amboi caw terus sampai hati. Okey, jadi so apa yang berlaku ialah dia bukan sekadar design tau. Dia bukan sekadar design. Okey, employees kata apa, mentor ni tidak sebagai pembina dan penasihat kepada seorang, tapi coach pula menanjuk ajar kita segala macam teknik dan taktik. Begitu. Jadi itu coach. So maksudnya bila coach dia katalah okey petang ni kita akan teknik apa contoh. So petang ni, bila kita petang ini, maksudnya coach tu dah spesifik petang ni berapa jam. So berapa jam tu maksudnya dengan mula training kejap lagi pukul 4 contohnya, habis pukul 6. Coach nak tengok apa pada pukul 6 tu. Itu coach. Dia bukan okey maaf lagi. Okey, regangan. Okey, 3 masuk. Okey, Tobi. Dia bukan macam tu je. So mungkin hari tu training dia hanyalah fastball kiri saja. Faham tak? Mungkin hari tu training ni menanduk saja, blocking saja contohnya. Sebab
Kenapa kena blocking saja? Rupanya coach tengok dia ni masalah blocking. That's why satu head coach perlu ada gabungan coach-coach yang lain ni. Bantu. Kalau tak ada pun assistant coach, mungkin kena ada facilitator contohnya. Dalam hal ni mentor tak perlu masuk campur tau. Dalam hal latihan ni mentor sebenarnya tak perlu masuk campur. Kerana latihan dia memerlukan modul yang tersusun. Jadi dia tak boleh tiba-tiba coach kat dalam. Ni saya nampak selalu kat berlaku, iaitu coach tengah training, tiba-tiba adalah seorang lah, tak kisahlah siapa, legenda ke, idola ke apa kan, duduk kat tepi usah lain je kan. Tiba-tiba nyampuk. Ini saya selalu tengok. Dia menyampuk. Ni kau tu patutnya gini. Dia cakap macam tu. Bang, tak kira abang medal emas ke, kelabu ke, perak ke apa ke, kalau abang jadi mentor tapi abang bukan coach pada pasukan tu, abang tak boleh cakap benda tu di masa itu, ketika itu. Kenapa? Sebab coach sedang buat apa dia yang sedang buat. Jadi mentor yang kat luar ni jangan tiba-tiba masuk nak macam tu. Kenapa? Pertama, anda telah pun merendahkan status coach tu. Ya, mungkin apa yang anda cakap tu betul, tetapi cara mentor berurusan dengan player dan cara coach berurusan dengan player adalah tak sama. So, jangan buat macam tu. Tu hanya mengelirukan saja pemain. Pemain jadi pening nak ikut siapa. Ada. Saya pernah tengok keadaan ni. Kemudiannya budak datang. Brother, saya pun tak tahu nak ikut siapa. Kenapa? Coach cakap macam ni. Brother tu cakap macam tu. Dan saya tanya balik. So, coach kau siapa? Coach saya ni lah. Dan tu kau nak dengar cakap tu apa? Tapi brother tu idola kot. Macam tu pula. Mengakibatkan masalah berlaku. Faham tak? Ya, saya faham. Kadang-kadang ada setengah orang, cara dia belajar dulu tak sama. So, dia tengok coach tu buat tak betul. Kan? Berlaku. Benda tu kan berlaku. Sebab coach manusia. Jadi, cara seorang yang macam ni, kita tak boleh main terkejar je. Cakap dengan coach kau salah. No. Sebab apa? Coach sepatutnya ada lesson plan dia sendiri. Coach sepatutnya ada training analysis dia. Yang menjadi masalah ialah bila coach tak ada benda tu. Ini yang jadi masalah. So, dia kena design, lepas tu dia kena implement training dia, ada drills dia, faham tak? Dan dia bukan sekadar implement, buat saja. Okey, petang ni kita nak ni lipat 100 kali, ini 100 kali, ini. Dia bukan sekadar saja. Dia kena juga bagi feedback. Coach juga kena ambil feedback. Coach kena tanya player, macam hari ni, dapat tak buah tu tadi mana? Waalaikumsalam Aim, waalaikumsalam. Cikgu Aim gitu So, maka dia tanya, awak tadi macam mana training 107, faham ke tak faham? Tak dapat lah coach, gini. So coach kena bagi feedback balik. Tak dapat tadi sebab apa? Itu pentingnya hari ni latihan ada rakaman. Bila ada rakaman, coach boleh tengok balik, rujuk balik kat mana yang salah. Then good feedback can be given to the athletes. Itu dia punya senario dia. Ini akan membantu dari segi performance dan juga teknik. Contohlah kita nak pelajar kita, atlet kita servis laju, contohlah. Memanglah kita akan letakkan contoh paling baik kita, contoh macam Syahir, Sobir, Mio, servis laju. Tapi kita tahu budak kita ni belum sampai tahap tu. So, kita nak servis laju mana pada hari ni? Kita nak servis laju yang macam mana pada hari ni? Dan apa expectation kita? Contoh, kita letak tin. Baik, brother nak kau servis dekat tin, kena tin ni spesifik tepat, mesti kena. Ni tin ni set 7 contohnya. Kena dulu, bukan cerita kena tin berdrive dulu. Kena dulu. Sebab dia beginner. Masuk hari ke-8, bukan sekadar kena, melanting 20 km. Jauh sangat 20 km tu, 20 meter contoh. Supaya benda tu boleh diukur, measurable. Inilah benda yang perlu ada pada seorang coach. Dia mesti measurable. Dia bukan sekadar bawa raket tenis 10 kg, bawa lah satu scoreboard tu beria-ia macam tu bagai. Dan dia bukan sekadar macam tu. That's why coach sebenarnya kalau kita tengok di luar negara, coach dibayar mahal bang. Sebab dia membangunkan atlet dan dia membantu atlet mencapai sesuatu, bukan bagi pihak diri atlet saja, tapi kepada pasukan yang diwakili. Kalau negara-negara lah macam tu. So dia kena bagi feedback untuk bantu performance, memantapkan teknik. Kemudian dia juga bantu atlet tu, kalau kita nak kata dia macam, contohlah bantukan fizikal lah. Contoh kata, kaki kanan kau ni baik dah ni, tapi kena up sikit lagi. Contoh lah, contoh macam saya tengok ramai orang suka bersembang, contoh pasal Zuhri. Contoh Zuhri bila mula-mula naik, ramai orang akan cakap macam ni,
Zuri okey, tapi nampak macam lembik sikit contohnya. Jadi kalau dapat coach tu bagi Zuri ni badan dia sedap sikit, mesti best punya. Ini antara contoh kita banyak dengar. So sebagai coach, yang dia kena improve kat Zuri tu bukan teknik servis dia dulu, tapi fizikalnya dulu contohnya. Perlu dipertingkatkan. Okey. Apa lagi? Mental pun ya juga. Coach kena bantu dari segi mental dia. Macam mana ni supaya dia ni tak cepat koyak. Ini sebab tu saya selalu tegur pemain-pemain bawah 12 bau-bau budak-budak ni kan. Main bawah 12. Bila orang sebelah tak dapat ambil, berjoget-joget di depan jaring. Sebenarnya tu tak tahulah, orang lain mungkin pandangan lain, tapi bagi saya pemain berjoget-joget depan jaring ni untuk satu perlawanan yang kompetitif, bagi saya nonsense lah. Walaupun Thailand buat, bagi saya benda tu nonsense. Dia tak good sport spirit pun. Sporting spirit tu sebenarnya bukan macam tu lah sebenarnya. Main kawan-kawan tak apalah, gelak-gelak macam tu kan, tapi untuk satu sporting spirit dia bukan macam tu. Kita mungkin kata nak kacau mental dia, sebenarnya bukan macam tu bang. Kita tak buat macam tu dalam performance. Sebab sport performance ni dia memerlukan sporting spirit tau. Persaingan yang betul dan sihat. Kita menang dengan orang sebab kita perform better, bukan sebab dia tu bengang kena ejek dengan kita. Contohkan dialog macam ni. Kau menang pingat emas alamak, kau kalahkan Thailand ni. Macam mana kau menang aku menang aku gelik depan dia, ejek dia, habis dia tak boleh main. So macam tu training ejek lah, tak payahlah training main. Ni macam mana? Faham maksud saya? Macam tu. Tapi saya kata lah, terpulang lah, idea orang masing-masing berbeza. Tapi pandangan saya, bagi saya bukan macam tu lah sebenarnya. Baik, teknik, fizikal, mental skill pada level yang paling tinggi tu. Kemudian coach juga kena bantu pemain bersedia untuk competition. Baik, dalam konteks kita dalam Malaysia ni, kalau kita nampak banyak sukan kita ni jenis training sepanjang tahun. Tanya keluar teknis sebelum-sebelum ni training sepanjang tahun. Kalau macam geng askar tu contohnya, geng polis masuk penjawatan tu training sampai sudah. So sebab tu periodisasi kan, benda tu penting sebab dia training. Tapi bila training nak pergi game lain pula. Persediaan dia lain pula. Game ni satu state, lain level training dia. Game ni 3 state, lain level training dia. Kerana dia kena bersedia dengan mod-mod yang macam tu. Faham Baik. So itu umum lah dalam bentuk coach. Now, mari kita pergi pula kepada mentor. Baik. Ini juga benda yang kita selalu dengar lah, orang cakap, dia ni mentor aku contohnya. So, soalan nombor 1. Siapa yang layak sebenarnya jadi mentor ni? Kaunseling dan coach berbeza. Kalau masing-masing tahu had bidang dia tak ada isu. Masalah kaunselor ambil tugas coach monotonous. Setuju Cikgu Aim? Itu masalahnya juga kan. Jadi kita pun pelik. Kadang ada pasukan kononnya dia ambil lah pakar motivasi contohnya kan. Apa pakar motivasi tu sebenarnya buat untuk pasukan tu? Takkan go come on, you can do it. Kalau jadi player pun ayah kena dengar cakap macam tu, suram saya. Bagi saya perlu kesabaran dalam membentuk pemain untuk jangka masa pendek. Modul latihan dipikirkan perlu. Brother Anwar, betul, memang development, nama pun development perlu masa. Sebab itu proses coaching ni dia memerlukan modules, dia memerlukan time frame, dia memerlukan sela masa. Dia tak boleh main-main anjir dia sijil boleh dia bukan macam tu. Dia bukan sekadar itu. Ini benda yang ditingkatkan. Sebab contoh macam tadilah saya main dekat Equine kan. Equine sebenarnya kat Kirara. So seseorang bertanya dengan saya, dia kata apa, brother rasa kan apa beza Malaysia dengan Thailand dia tanya saya macam tu. So MBR ada live ke? Tak sure. Ada live dengan Datuk. Tak apa. Tak kisah, no problem. Teruskan. Saya sebab kebetulan tadi punya senario lah. So tu sebab tu saya share lah sebenarnya. Okey, sebab saya pun share di Facebook saya tu apa, sebab di luar sana ada ramai orang terlibat dengan coach dengan mentoring lah. So saya tak cakap pasal sepak takraw saja lah. Tak kisah, sebab ni live saya ni memang akan kita publish di YouTube. So insyaAllah beri manfaat pada siapa yang memerlukan lah. Macam tu. Okey, apa yang berlaku dalam perbualan saya tadi ialah iaitu
Dia tanya, brother, apa beza Malaysia dan juga Thailand? Jadi saya bercakap pasal hal ni jugalah sebenarnya. Sebab tu yang saya rasa saya nak sembang pasal malam ni. Sementara saya masih ingat lah, tu je bendanya. Okay, so bila kita kata mentor pula, bila kita kata mentor pula, so mentor ni macam mana? So mentor ni, soalan nombor satu yang kita kena tanya ialah, siapa yang layak jadi mentor ni? Itu dia. Kalau kaunselor dia kena ambil sijil. Kaunselor kena ada sijil. Sama macam coach kena ambil sijil. Kaunselor kena ambil sijil. Tapi siapa yang layak menjadi mentor? Yang layak menjadi mentor ni, first rule of mentor, mestilah dia adalah seseorang yang pernah mencapai sesuatu yang membanggakan. Baru layak dipanggil mentor. Sesiapa yang pernah mencapai sesuatu yang membanggakan. Baik, membanggakan siapa? Membanggakan ialah bermaksud orang di sekitar melihat benda itu sebagai satu pencapaian. Itu baru layak menjadi mentor. Belum jadi mentor lagi, dia layak dijadikan mentor. Maksudnya, katalah kita ambillah sukan lain. Nanti kan tak pasal ada kata saya nak bersaing dengan MBR malam ni. Saya malam ni sebab memang saya nak share pasal benda ni. So layak, contoh macam Brother Suhaimi, contoh kebetulan Brother Suhaimi masuk. So layak tak Brother Suhaimi jadi mentor? Kalau tanya saya, layak. Sebab Brother Suhaimi, dia pernah mencapai sesuatu yang bukan semua orang pernah capai. Itu layak jadi mentor. Mentor apa? Mentor kepada atlet. Tapi Brother Suhaimi pun ada lesen coach. Dia boleh jadi kedua-duanya sekali. Maksudnya dia coach, the same time dia boleh menjadi mentor. So katalah macam saya, Brother Muslim pun boleh jadi mentor juga. Saya akan jawab, saya tak layak jadi mentor atlet. Tapi saya boleh jadi mentor kepada YouTuber. Saya boleh menjadi mentor kepada content creator. Saya boleh jadi mentor kepada pengulas. Faham maksudnya? Jadi macam Brother Suhaimi layak sebab dia pernah mencapai sesuatu. Dia pernah dapat pingat emas, dia pernah wakil negara, pernah wakil negeri. Saya tak layak jadi mentor. Sebab apa? Saya tak pernah wakil negeri. Saya tak pernah menang pingat emas untuk negara. Jadi saya tak layak jadi mentor untuk atlet. Faham beza dia? Walaupun saya akui saya agak berpengaruh dalam sepak takraw. Namun itu bukan tiket saya layak menjadi mentor kepada pemain sepak takraw. Faham tak maksud beza dia sekarang? So itu beza coach jadi mentor. Izinkan saya tanya, layakkah digelarkan coach untuk seorang yang tidak memiliki sijil coaching yang diiktiraf? Okey, Brother Anwar ambil soalan ni sedap. Baik, Brother Anwar, kenapa coach perlukan sijil? Saya terangkan dia, kenapa seseorang coach dia perlukan sijil. Pertamanya ialah apabila kita mengajar modul, kita mengajar silibus itu sendiri perlulah mengalami proses pengiktirafan. Maksudnya silibus itu proven. Contoh, saya nak ajar servis kuda contohnya, adakah teknik saya ajar servis kuda itu proven? Diiktiraf oleh siapa? Itu persoalannya. Dia perlu proven. Jadi contohlah saya mengajar masak, saya jadi jurulatih masak. Saya punya teknik menggoreng contohnya perlu proven. Proven berdasarkan apa? Mungkin berdasarkan SKM, CJ Kemahiran Malaysia, macam tu. Jadi kalau saya faham macam Brother Anwar didik anak-anak sendiri, kan? Boleh, Brother Anwar boleh dipanggil sebagai coach, tapi coach kepada anak-anak Brother Anwar dengan syarat Brother Anwar mengajar anak-anak dengan modules yang telah pun diiktiraf, modules yang telah pun diangkat sebagai modul yang tepat. Macam tu. Tapi kalau Brother Anwar bimbing anak-anak Brother Anwar hanyalah seorang pembimbing kepada anak-anak. Brother Anwar berkongsi teknik apa semua tu, itu sebagai pembimbing. Dia belum boleh diangkat sebagai coach. Dia macam tu. Faham beza dia? Bang, mentor dengan idola boleh ke orang yang sama? Maksudnya jika seorang killer menjadikan Zahidi Syarif sebagai idola. Okey, saya suka soalan employees. Sebab tadi saya belum sampai lagi part tu. Alright. Tadi first saya kata mentor mestilah orang yang pernah mencapai sesuatu, baru layak
angkat sebagai mentor. Now, soalan Brother Employees ni memang tepat dengan persoalan besar ni, iaitu contohlah, saya suka Zabidi Sharif, saya nak dia jadi idola. Boleh, dia jadi idola, tetapi belum tentu dia jadi mentor. Sebab bila kita kata mentor, dia mesti ada satu perkara, iaitu dia panggil sebagai mutual understanding, saling kefahaman. Maksudnya apa? Contohlah saya Zabidi Sharif, brother minat saya contohnya, dan brother nak saya jadi mentor. Jadi brother dengan saya, kita perlu persetujuan. Okey, saya jadi mentor, awak menti. Saya setuju dia mentor awak. Dia perlu ada mutual agreement, baru layak dia panggil mentor. Kalau tak pernah ada mutual agreement, dia hanyalah tentang seorang peminat kepada seorang idolanya saja. Walaupun kita kaji teknik Zabidi Sharif, lipat teknik apa semua, dan kita tiru, tapi kita tiru tu tanpa penglibatan Zabidi Sharif dalam proses pembelajaran. Zabidi Sharif hanyalah idola, dia bukan mentor. Faham? Contoh macam Coach Ahmad Jais yang tengah masuk. Khabar Coach So contoh macam Coach Ahmad Jais. Coach Ahmad Jais, the same time dia menjadi mentor kepada saya. Dengan syarat, maksudnya saya memang ada bertemu dengan Coach Ahmad Jais, dia ada berkongsi teknik dengan saya. Walaupun berkongsi teknik itu bukan di gelanggang, mungkin berkongsi di kedai mamak. Sen, kau kena macam ni Sen, kau kena macam tu Sen. Kemudian beberapa bulan kemudian kita jumpa lagi. Coach Ahmad Jais bertanya, Sen, macam mana tu training? Okey ke? Dapat ke? Faham tak apa saya ajar tu? Itu mentoring. Tapi kalau dari jauh, dari kejauhan saja, saya tiru Coach Ahmad Jais punya cara servis, saya tiru cara dia punya first ball. Saya ada poster Coach Ahmad Jais kat dinding rumah saya. Itu adalah Coach Ahmad Jais sebagai idola, bukan sebagai mentor. Faham beza dia sekarang? Okey, now, apa beza sebenarnya coach dengan mentor ni? Coach dengan mentor, nombor satu ialah kita faham perbezaan dia. Pertama ialah mentor dia tak ada time frame. Kalau coach kena ada time frame, mentor tak ada time frame. Maksudnya until when, sampai bila-bila dialah mentor saya. Walaupun saya dah umur 80, mentor saya pun dah meninggal, saya akan sentiasa sebut dia itulah mentor saya. Macam tu. Faham beza dia? Tapi coach, bila kita kata coach, kalau ada agreement kena ada bayaran tak? Tak, dia tak perlu. Dia bukan macam tu. Mutual agreement maksud saya ini adalah persetujuan. Contohlah employees dengan saya, mutual agreement, maksudnya employees pun PM saya, employees kata, Brother Mohsin, saya sukalah cara Brother Mohsin jadi pengulas, boleh tak Brother Mohsin ajar saya? So saya akan cakap, saya boleh ajar, tapi apa yang saya reti je lah. Bila kita nak bincang macam Mohsin, tengok minggu depan kita tengok macam mana. Jumpa mana? Jumpa mamak sekian-sekian. So kita pun jumpa, lepak mamak, gini, saya pun tunjuk video teknik lah, bla 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 bla. 2-3 bulan selepas tu jumpa lagi. Itulah proses mentoring. Faham? Dia bukan mutual agreement maksudnya kau jadi mentor ni sekian amount. Bukan maksudnya tu. Mutual agreement maksudnya persetujuan antara kita dengan pihak yang satu lagi. Mentor dengan mentee itu perlu ada persetujuan. Itu mentoring. Yang menjadi masalah sebelum ni ialah banyak orang keliru dengan isu mentoring ni. Dulu masa kita sekolah dia ada mentor mentee, cikgu angkat, anak angkat kan. Lalas terangkat tu dua-dua pun ada macam tu kan. Jadi ada beza lah sebenarnya. So again, contoh macam saya kata tadi, Coach Ahmad Jais, dia coach, tapi saya tengok Coach Ahmad Jais ni pencapaian dia banyak. Jadi saya pun mengimpit lah Coach Ahmad Jais. Saya pun kata, Coach, ajar-ajar lah saya sikit Coach, macam mana nak buat gini. Awak nak belajar Sen? Boleh, saya boleh ajar, tak ada hal lah. Tapi saya ajar apa saya mampu je lah, contohnya. So itu sebenarnya juga adalah bentuk mutual agreement. Maksudnya saya bersetuju nak belajar dengan Coach Ahmad Jais, dan Coach Ahmad Jais setuju nak mengajar saya. Walaupun kita punya mengajaran ni bukan dalam bentuk ada kelas, bukan dalam bentuk pergi dewan gelanggang, sekadar berkongsi-kongsi. Itu kenapa saya rasa saya nak belajar dengan Coach Ahmad Jais, kerana dia ada pencapaian, gold medalist, pasukan dia bawa menang. So itulah mentor punya ciri sebenarnya. Saya selalunya akan merujuk dengan seorang yang memiliki sijil tahap 2 latihan melatih. So di mana kedudukan orang seperti saya? Okey, Brother Noah di status ini, Brother Noah adalah seorang pembimbing. Seorang pembimbing. Belum lagi menjadi seorang coach. Memang Brother Noah rujuk kepada sijil tahap 2 punya orang, tapi Brother Noah ada tak silibusnya yang tersusun?
Contoh, sebab saya tak tahu lah Brother Anwar buat apa, tapi saya membayangkan Brother Anwar mungkin guide anak-anak sebagai ataupun player-player yang berada di sekitar Brother Anwar kan. Tapi ada tak dalam modul tersusun? Contohnya seminggu, Isnin apa, Selasa apa, Rabu apa, Khamis apa. Itu coach. Tapi kalau kita macam tergerak, ini ajar dia orang ni lah. Esok sambung balik lah apa semalam ni. Itu belum coach Brother Anwar. Itu baru di level pembimbing saja, ataupun rakan sepelatih. Kita belum sampai di tahap coach. Sebab bila sampai tahap coach, Brother Anwar kena ada set 3 bulan apa, 2 minggu apa. Faham? Dalam tempoh 6 bulan apa, kalau tak capai apa nak dibuat. Ini itu coach. Itu beza dia. Itu kita tak faham. So again, saya kata tadi, nombor satu, beza dia adalah time frame macam tu. Kedua ialah dalam sukan, especially sukan sepak takraw, perbezaan umum di antara coach dan juga mentor ni ialah coach akan banyak fokus kepada tactical dan juga technical, termasuk juga physical. Tetapi saya akan ada. Cantik lah tu. Kalau dah ada benda tu cantik. Cuma Brother Anwar kena validate modul Brother Anwar tu sesuai tak, itu diguna pakai tak di peringkat yang tertinggi. Itu cerita dia. Jadi kita kena, contohlah macam kita masak lemak cili api, memang jadi lemak cili api tu memang sedap, tapi dia perlu ikut spek apa sebenarnya, layak tak benda tu dipanggil sebagai lemak cili api. So mana nak dapat? Dia ada garis panduan dia. Macam itulah juga sifatnya. Okay, now kembali pada soalan kata saya, apa saya kata. So kalau coach tadi dia fokus pada tactical, technical, physical, untuk mentor dia lebih banyak fokus kepada apa tau? Pertama adalah pasal personal growth. Pasal pembinaan karakter, pasal pembinaan jati diri, ketahanan jiwa. Ini lebih banyak digunakan oleh seorang mentor. Kedua, mentor juga banyak memainkan peranan di peringkat psychological. Jadi sebab tu coach, mentor-mentor ni dia akan tak sama dengan coach. So mentor-mentor ni akan jumpa balik peringkat bawah je, apa-apa terima kasih. Apa? Semuanya bermula pada bawah Brother Anwar. Semuanya bermula. Siapa tahu satu hari nanti Brother Anwar pergilah ambil sijil, kan? Why not? Kalau tak guna untuk pasukan besar-besar pun, tapi sekurang-kurangnya Brother Anwar tahu proses flow yang sebenar. Itu lebih baik. Okay, so kembali pada mentor. So sebagai mentor, contohlah selepas 3 bulan kita jumpa balik player kita tu, kita tanya, macam mana apa perkembangan kau sekarang? Oh ya, macam tu. Brother rasa kau boleh, insyaAllah kan, gini. Dan bila kita jumpa mentor kita, kita rasa kita rasa seronok, kita rasa best, kita rasa sedap. Itu mentor. Mungkin mentor maki, mungkin mentor puji, mungkin. Tapi matlamat mentor adalah lebih kepada pasal psychological dan juga personal punya development pada atlet, yang akan beri kata-kata rangsangan yang baik, yang akan membakar rasa. Jadi sekiranya anda adalah seorang yang anda rasa anda layak jadi mentor, apa kita nak buat? Satu, pandangan saya, mentor kena banyak ada belajar vocabulary yang bagus, perkataan-perkataan yang baik. Untuk memuji atlet kita sendiri pun, mentor kena banyak perkataan yang bagus-bagus, yang mampu merangsang dia orang. Bila dia orang dengar pun dia orang rasa best, dia rasa seronok. Ini benda yang kena ada, sebab dia akan membantu persona, dia akan membantu psychological. Ketiga ialah mentor akan bantu dari segi dia punya growth mindset. Growth mindset ni maksudnya apa? Macam mana pemikirannya boleh pergi lebih jauh. Kalau kita ni jenis cakap dengan budak, kau tak payah main state lah, tak mana pun. Kau main state ni, kau nak main bakat baru dah tak ada. Kau nak pergi langgar tengkorak tak boleh. Game bakat baru kau tak boleh pergi dah. Saudara semua, sahabat saya, kalau kita ada dialog ni pada mulut kita, anda tak layak jadi mentor. Anda tak layak jadi mentor. Sakitlah hati dengan apa yang saya cakap ni sekalipun. Tapi kalau yang keluar pada mulut kita, tak payah main state. Mentor bukan ini. Mentor tak boleh macam tu. Mentor kena ada growth mindset. Kalau kita kata growth mindset, dia perlu pergi kepada tahap yang paling bagus. Alah Shin, tapi memang budak ni tak boleh pergi. Macam mana kita tahu? Dia ada coach. Atau budak tu kita tahu dia boleh main tapi tak ada coach. So mentor punya kerja adalah untuk galakkan budak ni ada coach. Mentor kena galakkan, kau boleh, brother boleh, tengok kau boleh main Malaysia. Bukan tak boleh, tapi
Tapi kau kena ada coach. Ni mentor kena cakap. Kau kena ada coach. Brother kenal lah ada seorang tu bagus dia ni. Brother ingat kau elok pergi kat court dia, kau pergi belajar lah. Dengan brother hijab botak tu bagus tu, elok kau pergi belajar. Berapa ramai orang yang anda kenal satu ketiga dulu, badan dia punya besar nalar punya, tapi disebabkan dia ingin maju, dia dengar kata-kata yang baik, dia pergi menuntut ilmu dengan orang lain dan akhirnya badan dia jadi mantap. Ada kan? Kalau atlet ada masalah peribadi yang sebabkan prestasi menurun, atlet kena kongsi cerita dengan coach atau mentor. Baik, soalan ni bagus. Datanglah satu watak yang dipanggil sebagai kaunselor. Kaunselor. Baik, pertama kita kena faham, bila perkataan yang employee sebut kat sini ialah masalah peribadi. Apabila apa saja masalah yang dihadapi oleh atlet bersifat peribadi, rujukan dia bukan pada coach, rujukan bukan pada mentor. Rujukan mereka kepada kaunselor. Rujukan dia pada kaunselor. Jadi kalau anda atlet Malaysia, anda ada masalah peribadi, masalah cinta, masalah keluarga, tempat anda kena pergi adalah pada kaunselor, bukan pada mentor, bukan pada coach. Kenapa bukan? Kerana coach dan mentor melibatkan anda punya performance, bukan awak punya masalah peribadi. Coach dan mentor ini hebat dengan bidang dia, bukan bidang kaunseling. Kecuali coach atau mentor anda memang seorang kaunselor berdaftar. Itu dan cerita. Kadang-kadang kita dengar brother-brother cakap saya selalu kaunseling dia ni. Dia kata kan, saya selalu basuh kepala dia ni. Contohnya kan, bang, kaunseling bukan macam tu bang. Kaunseling bukan macam tu. Kaunseling bukan macam tu. Kaunseling dia ada bidang pengurusan dia. Jadi sebab tu pasukan yang bagus, dia kena ada kaunselor, dia kena ada coach, dia kena wujudkan mentor, dia kena ada team of facilitators. Baru complete cycle tu. Baru satu pasukan negara lah, khususnya pasukan negeri, baru pasukan ni boleh grow. Kena faham Kalau tak, semua beban ni terpaksa dipikul oleh coach dan juga mentor. Semak kepala. Saya tengok adalah brother-brother kita yang dia ni, kita nak kata coach pun tak layak, kita nak kata mentor pun tak layak, tapi mereka ni sayang dengan adik-adik. Mereka ni membimbing. Usunglah adik-adik ni pergi game sana sini, dia lah yang payung segala bagai. Ada, saya nampak orang macam ni. Satu part yang saya kesian tu diorang apa? Time makan. Time makan diorang kena pepah. Aduh, saya kesian brother-brother ni. Sudahnya dia dah lah nak kena fikir cari duit, dia nak kena atur pair, dia nak kena urus transport, dia nak urus penginapan. Semua benda di atas batu jemala patik pening. Sebenarnya brother tu kerja dia adalah manager. Dia bukan coach, dia bukan mentor, dia bukan kaunselor. Jadi kalau brother tu dia kena pikul semua benda, memang botak lah dia macam saya. Faham tak? Itu je. Itu beza fungsi dan peranan kita. Okey. Tadi saya sebut pasal apa ni. Growth mindset. Dia kata growth berkembang. So mentor yang akan cerita kepada adik-adik ni, kau lagi 3 tahun brother nampak akan macam ni. Contoh. Supaya dia nampak, mana dia nak pergi Lepas tu mentor tu pula cerita, brother dulu. Dia pula cerita tu. Brother dulu masa umur macam kau, brother ini. So dia pun, brother kan sebab tu. Ya, macam tu. That's why antara kekuatan yang perlu ada pada seorang mentor apa tau? Communication skill. Mentor kena belajar how to communicate. Bukan pandai gebang tau. Pandai gebang ni lain cerita. Mentor kena belajar how to communicate. How to communicate ni bukan sekadar bercakap, termasuk juga listening skill. Macam mana mentor nak dengar apa yang mentee cakap. Dia macam tu. Sebab apa? Sebab dia melibatkan emosi. Ni saya nak kena fahamkan you all. Sebab mentor dia melibatkan emosi. Di sini yang banyak terperangkap tu. Kaunselor dia terlibat macam adalah kaunseling sikit. Sebab apa? Sebab dia melibatkan emosi. Naik dan turun. Even coach pun kena jumpa kaunselor. Faham tak? Coach dah bawa budak tak jalan, tak jadi, teknik tak jadi, Coach pun jumpa kaunselor. Itu beza dia tau. Kenapa kena ada satu kaunselor yang berbeza. Now, so macam saya kata, mentor peranan dia adalah untuk juga membantu dalam bentuk emotional support. Di sini dah datang masa player down, masa player tengah naik, masa player tengah stagnan, masa player meletup. Mentor punya peranan dekat situ. Jadi saya tanyakan soalan ni kepada pasukan kebangsaan yang sebelum-sebelum ni lah. Siapa mentor pasukan kebangsaan Boleh tolong jawab? Coach kita tahu. Siapa mentor pasukan kebangsaan? Saya tak tahu. Saya tanya ni sebab saya tak tahu. Saya bukan mempertikaikan pasukan kebangsaan.
Tapi siapa mentor? Saya tak tahu. Anda yang pernah jumpa, mungkin anda ada mentor sendiri, Allah alam, saya tak tahu. Itu kena faham. Jadi pertemuan-pertemuan dengan mentor ni kena ada lah. Pertemuan-pertemuan dengan mentor ni ada. Jadi selepas ini apa yang saya harapkan lah, iaitu apabila pasukan kebangsaan baru dibentuk dengan satu barisan kejurulatihan yang baik, perlu ada juga mentor. Mentoring punya proses kena ada, baru akan mantap benda tu. Sebab pemain adalah orang yang ada emosi, dia akan ada naik dan turun. So emosi naik dan turun ni lah mentor-mentor datang. So contohlah ni nak lawan ni Malaysia lawan Indonesia, nak main ni, mentor muncul kejap 30 minit je. Okay guys, macam mana persiapan gini? Coach dah ajar korang macam mana kan? Gini. Okay, brother hadap korang gini semuanya. Macam mana? Kau rasa apa? Gini. Benda tu bukan coach yang cakap tau, mentor yang cakap. Nak ada allowance, tak ada allowance tu mau lah, saya tak tahu. Tapi bergantunglah kepada, tapi kalau sis nama dia program mentoring kena ada. To me, mentor perlu ada sedikit rangsangan supaya dia pun rasa berminat untuk kena terlibat sama dalam proses tu. Okay, emosi satu. Kemudian mentor juga membantu mereka berdepan dengan negatif punya pressure, cabaran-cabaran negatif, sebab mentor pernah alami. Sebab tu mentor mesti orang yang pernah mencapai sesuatu. Dan kenapa saya kata tadi saya tak layak jadi mentor, sebab saya tak sampai pun level Brother Suhaimi. Level Brother Suhaimi contohnya, dia pernah lawan Siam. Jadi dia tahu macam mana. Saya mungkin boleh cakap atas kapasiti, saya pernah tengok video Siam. Tapi Brother Suhaimi sebagai pemain kebangsaan atau Putra Abdul Ghani contohnya, Abu Norman Nizam contohnya, mereka ni pernah mencapai status tu. So mereka layak cakap, kau jangan risau, brother dulu lawan Thailand dulu macam ni. Mentor boleh dari bidang yang berlainan, contoh ahli perniagaan yang berjaya, boleh, tak ada masalah. Yang penting dia pernah mencapai sesuatu. Tetapi biasanya manusia akan lebih mudah tertarik kepada ciri hampir sama, employees. That's why kita biasanya akan memilih seseorang yang menjadi mentor dengan satu ciri yang lebih kurang sama. Even perniagaan sendiri pun umum. Perniagaan sendiri ada pelbagai jenis. Sebagilah sukan pun nama sukan, tapi dia ada banyak jenis sukan kan. Same goes to business. Business kita mungkin jual ini, tapi mentor kita perniagaan yang berbeza contohnya. Yang penting dia mesti pernah mencapai sesuatu. That's why guru-guru yang tak pernah main sukan contohnya, nak diangkat sebagai mentor susah. Kenapa? Sebab dia tidak pernah mencapai sesuatu. So apa guru kena buat? Guru kena perlukan bantuan luar supaya satu watak dapat dijadikan sebagai mentor. Wujudkan cycle tu, maka proses mentoring yang baik akan terjadi. Tu nampak. Jadi sekiranya anda di luar sana yang sedang menonton ini pernah mencapai sesuatu lah dalam hidup, dan pencapaian itu boleh dibanggakan. Untuk anda menjadi mentor kepada orang lain ni, nombor satu yang anda kena ada adalah kemahiran berkomunikasi. Kena belajar macam mana improve communication. Then baru kita mudah nak melalui proses mentoring ni. Dia macam tu. Okay. Kadang-kadang saya beri contoh kadang-kadang atlet tu dah okey. Dengan kehadiran mentor mengakibatkan apa tu? Okey. Syamil, alright. Baik, beres. So contoh macam Waalaikumsalam, apa khabar? Baik, alhamdulillah. So contohlah kata seorang player tu, atlet tu, tak kisahlah sukan apa pun, dia dah main state contohnya. Bagus, dia main state terror, tak terkalah dekat state dia. Tapi untuk naik ke peringkat kebangsaan, dia takut-takut, dia mungkin dikelilingi orang yang tak tepat, faham tak? Sebab itu dia perlukan mentor. Dia perlukan mentor. Tak pernah main negara ni, dia teringin nak main negara. Tapi kalau macam tu lah orang macam saya nak cakap pasal mewakili negara, maka dia akan datang persoalan pada otak dia. Dia pernah main apa, nak cerita pasal main Malaysia ni contohnya. So saya tak layak nak cakap pasal itu. Maka seseorang daripada mereka yang pernah mencapai status, mungkin Malaysia kena pakai Nicole and David sebagai mentor. Why not? Lee Chong Wei contohnya, tak mustahil. Sebab mereka mengalami disiplin yang sama tau. Bangun pagi buat apa, latihan apa, patuh kepada coach, ikut progres periodisasi apa semua ni, pergi bersaing, menang kalah, proses dia sama.
teknik permainan berbeza, undang-undang mungkin tak sama, tetapi bila seseorang tu dah mencapai, so mungkin tak contohlah, ni idea gila saya, pasukan sepak takraw Malaysia mentornya Lee Chong Wei. Tak mustahil lah benda tu. Benda tu tak mustahil. So jangan kecilkan skop mentor tu hanyalah daripada orang yang sama saja dia punya konteks persekitaran. It can be somebody different. Cara dan gaya penyampaian seorang coach sangat-sangat penting. Itu betul Brother Suhaimi, saya setuju. That's why pembawakan dia, modul kita boleh ready, modul semua. That's why orang pergi sujil ke jurulatihan, modul ada dah. Tapi macam mana coach nak ambil modul tu dan dipadankan dengan pasukan dia. That's why proses coaching ni dia melibatkan tactical, technical, physical, kan? Sebab dia kena padankan modul yang dia ada dengan kumpulan sasar. Jadi coach tahap 2 contohnya. Tapi seorang kena handle tim Sukma, seorang kena tim development kampung. Tak sama. Sebab apa? Penyampaian dia, kesesuaian permainan. Jadi coach-coach macam ni yang boleh menyesuaikan diri, kan? Flexibility, memang akan jadi coach yang berkesan lah. Saya setuju apa Brother Suhaimi cakap tu, betul. Itu cerita dia. Jadi bila kita nampak macam coach dia akan fokus kepada sukan tu tau. Tapi bila mentor, dia tak hanya terhenti kepada sukan tu. Mentor dia akan membawa kepada kehidupan selepas sukan tu. Itu mentor. Jadi kalau macam bagi saya, contoh macam Brother Suhaimi, sijil ada, pencapaian pun ada. Jadi Brother Suhaimi dia boleh jadi coach, the same time dia pun jadi mentor. Jadi semasa latihan, Brother Suhaimi memainkan peranan dalam latihan dia, ikut training analysis, macam mana penyampaian dan semua. Di luar waktu sukan, berlatih apa semua ni, Brother Suhaimi jadi sebagai mentor. Di luar waktu sukan, di luar waktu latihan, Brother Suhaimi sebagai mentor. Jadi mungkin saja Brother Suhaimi menjadi mentor bukan kepada player saja, menjadi mentor pula kepada coach-coach yang baru nak up. Dia jadi macam tu. So perkembangan sikit-sikit boleh, insyaAllah boleh. Saya percaya Brother Suhaimi kalau diberi peluang, saya percaya Brother Suhaimi boleh pergi jauh lah. Saya dah tengok sendiri lah Brother Suhaimi buat macam mana masa terus impian dulu. Saya yakin Brother Suhaimi boleh buat, should be no problem. Kalau sport science, mentor and coach ini berada di dalam topik psikologi sukan. Sama ada sumber intrinsik atau ekstrinsik. Mentor meluas, sama ada yang beri semangat lain. Coach juga boleh jadikan mentor. Jika pemain menghormati coach mereka, ada yang hormat coach tapi tetap memerlukan mentor dan idolanya. Kita bagi contoh Mismo Sidik, dia jadi coach betul. Saya setuju, betul. Saya cakap tu betul lah tu. That's why yang membezakan coach dengan mentor ni, macam saya kata, sebab tu kata beza paling besar dia adalah time frame. Beza paling besar dia adalah time frame. Coach ada time frame, mentor tak ada time frame. Mentor tak ada time frame. Saya tak boleh cakap, Syamil, saya jadi mentor awak 2 bulan aja. Dia tak boleh. Dia tak boleh cakap macam tu. Tapi saya boleh cakap, Syamil, saya jadi coach awak 2 bulan. Itu boleh. Itu beza dia. Time frame. Dan dia perlu ada mutual agreement. Saya tak boleh cakap, Syamil, saya nak awak jadi menti saya. Saya tak boleh, awak kena jadi menti saya. Saya tak boleh cakap macam tu. Saya kena dengan Syamil, contohnya, saya kena setuju, Syamil pun setuju. Saya kena setuju jadi mentor Syamil. Syamil perlu bersetuju, saya adalah mentor dia. Then baru proses mentoring tu boleh berjalan. Dia tak boleh main, okay, ni mentor tu menti, tu mentor menti. Dia tak boleh. Kita dah pinpoint boleh, tak ada masalah. Tetapi perlu diwujudkan. Dia punya icebreaker, dia orang ni perlu mengalami pemahaman dulu, baru proses mentoring itu akan berjalan dengan baik. Jadi that's why saya kata, bila mentor, dia tidak berakhir hanya pada pencapaian sukan tu. Maksudnya, kalau kita coach, saya coach pasukan bawah 18, Syamil, saya hanya jadi coach pada pasukan bawah 18. That's it. Tapi kalau player saya, masa dia umur 21, dia masih respect saya, masih cari saya, masih bertanya saya mula masuk ke fasa mentor. Bukan lagi coach. Maksudnya, player tu tak boleh dah jumpa saya, Coach! Bukan dah. Sebab saya bukan lagi coach. Dia perlu panggil saya sebagai ex-coach. Tapi pelik lah panggil ex-coach. Takkan orang nak panggil ex-coach kan? Tapi hubungan tu, dia mungkin boleh panggil saya coach, tapi hubungan tu bukan lagi hubungan coaching. Hubungan tu ialah hubungan mentoring. Baik. Sikit lagi lah sebelum saya berhenti, sebab ada kerja saya nak kena buat.
Satu benda yang saya rasa juga penting ialah penghujung kita bina atlet ni apa sebenarnya. Faham kan? Kita bangunkan budak ni pada kecil ni latih, bagus-bagus menang emas apa semua dah. Sebenarnya kita nak apa? Sebenarnya kita apa? Adakah hanya sebab nak menangkan talent? Kalau takraw lah, kalau orang bola adakah sebab nak menang Argentina saja? Bukan. Kita punya proses pembangunan atlet adalah sebenarnya kita nak dia berjaya dalam hidup. Kita nak dia berjaya dalam hidup. Kan? Contohlah saya tengok contoh Cikgu Syamil itu mungkin dia tak main Malaysia lah, mungkin tak main Malaysia. Tapi daripada sukan sepak takraw yang ada dalam jiwa dia daripada dia budak, alhamdulillah hari ni dia menjadi seseorang yang berguna kepada negara, agama dan bangsa. Jadi seorang guru, dia mendidik balik budak-budak dengan apa kepakarannya, kepengalaman yang dia dapat dulu. Meskipun dia tak main Malaysia, kan? Tapi akhirnya penghujungnya semua kebolehan dia ini dia berada di satu tahap yang macam tu. Contoh macam Brother Suhaimi, dengan semua susah payah yang dia alami daripada dia budak, berlatih, main negeri, Malaysia apa semua, sudahnya hari ni Brother Suhaimi masih lagi menjadi orang yang baik, menyumbang semula pada negara dan negeri, jadi timbalan presiden negeri, persatuan daerah, jadi coach, dia masih menyumbang. Itu. Kita tak nak atlet ni dilatih-latih, kemudian hujungnya jadi penagih dadah contohnya. Untuk player sepak takraw masa kini, saya nampak selayaknya menjadi mentor ialah Brother Koyo. Hal ini bukan hanya peringkat tinggi, tapi era masa kini sekolah juga murid lebih percaya guru atau coach yang mampu menunjukkan skill, bukan coach tak habis cerita masa dulu. Saya setuju sebab Brother Koyo dia ada kelebihan tu. Sebab Brother Koyo ni bagusnya yang saya nampak, dia ada satu ciri besar yang ada pada mentor, iaitu inspirational. Mentor dia kena ada kebolehan ini. Dia mampu memberi inspirasi. Meskipun Brother Koyo ni cara dia sembang, berbual santai macam tu kan, tapi kata-kata dia masuk. Tahu? Tutur kata dia tu, walaupun bual-bualnya tu kadang-kadang dia punya marah tu, tapi pun tu masuk, benda tu memberi rangsangan. That's why elemen mentor tu tujuan dia dalam bentuk psychological, bukan physiological sebagaimana coach. Tak ramai ada package coach mentor, contoh Datuk Misbun, Minawan, Nicole David. Saya setuju. Kenapa tak ramai ada package macam ni employees? Kerana sebelum ini jarang orang bercakap tentang seseorang, dia punya career path daripada seorang atlet biasa kepada atlet prestasi tinggi, output dia kepada itu. Kita tak cerita career path ni macam ni. Kita banyak terhenti sekadar menang pingat emas. Untung-untung kerajaan ambil lah kerja komen, contoh. Bank ambil lah kerja, PBT ambil lah. Kebanyakan kita hanya berbual sekadar itu. Kita tidak pergi jauh daripada. That's why kita mengalami masalah rantaian penghasilan, bukan sekadar atlet, tapi penghasilan kepada tenaga-tenaga pembimbing. Kita start kat situ. That's why bukti mudah senang, tengok saja bola sepak. Kita terpaksa bergantung dengan coach luar. What went wrong? Kan ramai yang main match itu yang bagus-bagus, semua dah menjalani proses latihan dah. Kenapa tidak? That's why pandangan saya, apa yang PSM kena buat lah in near future ialah semua pemain kebangsaan yang sedang berada dalam skuad negara perlu diberikan juga ruang untuk mereka belajar at least khusus asas kejurulatihan, supaya apabila mereka tamat saja sebagai pemain, career mereka sebagai pemain selesai, mereka terus ada satu sijil kejurulatihan yang dia boleh carry forward. Ya, memang saya tahu kebanyakannya pemain-pemain ni dia memang automatik layak, tetapi sekadar automatik ni bagi saya tidak mencukupi. Sebab kemampuan seorang coach bukan hanya kepada kemampuan bermain saja. Analytics kena pandai. Coach kena tahu macam mana nak buat analytics, gap analysis. Coach kena tahu performance peak macam mana, graf dia macam mana. Ini semua kita tak dapat ketika player berlatih. Player berlatih takkan coach nak cerita macam mana buat graf, kan? Jadi saya membayangkan contohlah off season, game tengah tak banyak, player kita dihantar sama-sama dengan kursus kejurulatihan yang lain. Jadi diorang pun keluar-keluar saja habis mewakili negara, terus ada satu sijil yang viable yang mereka boleh memohon menjadi jurulatih di peringkat sekolah, boleh jurulatih peringkat daerah, peringkat negeri. Jadi karier mereka taklah tamat macam itu saja.
Safuan Kinal, Waalaikumsalam. Mentor saya adalah Brother Mohsin. Amboi. Saya mentor boleh. Macam tu. Okey. Jadi kesimpulannya sekarang apa ni? Okey, kesimpulannya ialah taktikal dengan teknikal ni memang aset besar dalam sukan. Dan benda ni perlu dibawa oleh coach. Tapi satu sisi lain yang perlu juga dalam pembangunan atlet adalah psychological dan juga personal growth, personal development dia. Jadi benda ni akan membantu atlet lah menjadi seorang yang package-nya bagus. Atlet sepatutnya bersama dengan dia adalah disiplin. Jadi bila kita dengar atlet perangai buruk, atlet macam ni, kita jadi macam tak kena ni. Patutnya atlet ni lah yang disiplin dia paling best. Atlet ni lah yang punctual. Atlet lah yang akan datang pada waktu berdasarkan jadual yang ditetapkan. Itu baru atlet, real atlet. Okey, jadi kita mengharapkan benda ni akan berlaku in near future. So saya rasa ATM dah tunjukkan laluan yang baik. Yang mana ATM ni player kita jarang dengar ada masalah disiplin. Mereka patuh dengan semua proses dan segala bagai. So if ATM player boleh, saya percaya orang lain juga sepatutnya boleh lah. Sebab apa? Sukan dan atletism ni dia bukan untuk semua orang. Orang boleh main sukan untuk happy-happy, untuk hobi. Tapi sukan sebagai career, dia perlu diusahakan dengan cara yang lebih serius lah daripada tu. Saya juga nak ambil kesempatan ni nak ucapkan tahniah juga kepada Syami Killer Johor kerana anda diberikan kepercayaan untuk berkhidmat dengan NBSA. Dan tak silap saya, dalam tempoh beberapa minggu saja lagi kejohanan antara PBT akan berlangsung di Pasir Gudang, yang mana kejohanan ini sepatutnya berlangsung tahun lepas kalau saya tak silap. Jadi kepada semua pemain-pemain yang akan beraksi untuk PBT, semua majlis pembandaran dan majlis daerah di seluruh Malaysia, saya ucapkan selamat berlatih. Tunjukkanlah performance anda yang paling baik. Kalau ada rezeki, saya cuba ke sana untuk buat live. Kita nak tengok jugalah ke sahabat-sahabat kita daripada PBT ni macam mana performance dia. Yang mana kita tahu ramai di kalangan anda adalah pemain-pemain yang hebat. Okay, so terima kasih semua kerana sudi mendengar celoteh saya malam ni berkaitan dengan ni. InsyaAllah saya akan upload siri ni di YouTube supaya siapa yang terlepas boleh tengok balik. Dan kepada coach-coach kat luar sana, teruskanlah meningkatkan kebolehan diri. Dan kepada brother-brother dekat luar sana yang pernah ada pencapaian-pencapaian yang hebat, improvekan communication skills supaya anda mampu menjadi mentor yang baik kepada lebih ramai generasi baru yang memerlukan bimbingan daripada orang seperti anda. Alright, so jumpa lagi di siaran akan datang, insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.